Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi 19 Sya'ban 1443 22 Mac 22. Kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ghafir. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Dua dia. Dia ada dua nama, ingat. Surah Ghafir atau surah apa? Al-Mu'min. Surah Ghafir, surah yang ke-40, juzuk yang ke-24. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 1021. Perbincangan kita pada kali ini tentang salah satu daripada makhluk Allah yang taat setia kepada Allah, yang prihatin kepada kita manusia. Apa dia makhluk itu? Nama dia malaikat. Malaikat ni banyak, bilangan dia tidak terhitung. Kalau pelajar nak hitung bilangan malaikat, nak hitung. Kalau kita belajar dalam kelas paraduan itu, berapa ketua malaikat? 10. Jibril, Mikail, Israfil, kan? Itu ketua-ketua malaikat. Kemudian pengikut dia, pembantu dia ramai. Nak tahu mudah ya? Sikit nak bilang malaikat ni mudah. Tanda ni pelajar hadis. Nabi SAW bagi tahu malaikat ni setiap hari dia akan tawaf di langit. Nama dia Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ada Kaabah. Di bumi ada apa? Ada Kaabah. Siapa tawaf di Kaabah? Siapa tawaf di Kaabah? Kita manusia. Malaikat dia tawaf di langit, di Baitul Ma'mur. Setiap hari 70,000 malaikat tawaf. Setiap hari 70,000 malaikat. Yang tawaf hari ni tak tawaf dah sampai kiamat. Kota dia sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Mungkin berapa tahun, berapa ribu tahun dah homo ni. Malaikat duk tawaf setiap hari 70,000. Sab'un alfa malakin. Yang tawaf dia tak akan tawaf pula. Tengok dalam hadis tu. Baik para pelajar sekalian, yang kita nak cerita, Allah Ta'ala cerita kepada kita dalam ayat ini, iaitulah yahmilunal arsha. Malaikat pemikul aras. Malaikat yang memikul aras. Bersamana dia, berapa bilangan dia? Tengok dalam ayat ni. Mari kita baca ayat. Ayat yang kita akan baca iaitulah ayat 7 sehingga ayat 9, insya-Allah. Ayat 7 sehingga ayat 9. Pendek ya kita, cukuplah. Masa kita terhad. Zaman PKP dulu boleh panjang, orang tak pergi mana. Sekarang ni tuan-tuan sibuk sana kemari. Mulai semalam pula kena hantar anak sekolah untuk tahun ni. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Balik kita kepada ayat 7. Allah ceritakan kepada kita tentang siapa? Tentang malaikat yang besar, hamalatul arsy, pemikul arsy. Dan prihatin dia kepada kita dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita keampunan, Allah anugerahkan kepada kita kemaafan, dan beberapa perkara yang kita akan tengok dalam ayat kita ini insya-Allah. Tengok terjemahan ayat 7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu, malaikat-malaikat yang memikul arasy dan yang beredar di sekelilingnya. Hamalatul arsy wa ma hawlahu, wa man hawlahu, dan malaikat yang duduk mengelilingi arasy. Apa kerja mereka? Apa kerja malaikat ini? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Tuhannya. Wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi, wa yastaghfiruna lillazina amanu, serta mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa merayu kepada Allah. Munasabatul ayah. Tengok nota di bawah. Munasabah ayat kita ni ada dalam nota di bawah, nota 1548. Setelah menerangkan perihal orang-orang musyrik kafir yang memusuhi orang-orang yang beriman dan menentang apa yang disampaikan oleh Rasulnya, lalu diterangkan pula dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya perihal malaikat yang mencintai orang-orang yang beriman serta mendoakan untuk mereka dan untuk ibu bapa, anak dan isteri serta keturunan mereka. Bukan keturunan malaikat ni, keturunan kita. Semoga mereka semuanya diampuni dan diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan yang demikian maka janganlah berlengah-lengah daripada bertaubat
dan menjalani jalan yang sebenar. Itu kerja malaikat. Jadi malaikat ni prihatin sangat dia kepada kita, sehingga malaikat berdoa khas untuk pertolongan, keampunan daripada Allah kepada kita. Kita nak kata apa? Nak kata jazakallahu khaira ya malaikat. Jadi dalam ayat yang lepas juga Allah Ta'ala telah sebut kepada kita keadaan orang kafir yang membantah ayat-ayat Allah dan derhaka mereka kepada Allah. Dia bantah, dia derhaka, macam-macam kerenah dia orang buat kafir ni, macam-macam perangai dia buat. Maka dalam ayat ini Allah nyatakan ada satu lagi kumpulan makhluk, hamba-hamba aku yang tidak langsung derhaka kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak derhaka kepada Allah, bahkan mereka melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok huraian ulama tafsir pula pada ayat ini. Alladzina yahmiluna al-'arsha ay al-malaikatu alladzina yahmiluna 'arsyar rahman. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang sentiasa berlegar tawaf di sekeliling aras. Apa kerja mereka? Yunazzihuna rabbahum 'anin naqais. Mereka mensucikan Allah, membersihkan Allah dari sebarang kekurangan. Tanzihan, pembersihan, penyucian yang menunjukkan kepada kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jalla. Mahabbatan wa ta'ziman, kerana cinta dia kepada Allah dan mengagungkan Allah, serta mereka beriman kepada Allah. Itu di antara sifat malaikat yang Allah gambarkan. Yusabbihun wa yu'minun wa yastaghfirun. Ada 3 kerja malaikat: bertasbih, memuji Allah dulu. Ialah kenapa dia tasbih? Sekarang ni Allah gambarkan kepada kita malaikat yang memikul arasy. Seolah-olah macam malaikat tu lebih kuat. La, yusabbihun. Dia kata Allah Ta'ala ni tidak kurang. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat kepada aras, tidak berhajat kepada kerusi, tak berhajat kepada semua perkara. Kamalu sifatillahi azza wa jalla. Tetapi Allah nak bayangkan kepada kita keagungan, kemuliaan aras itu. Aras itu mulia. Karena itu bila kita baca tentang ayat-ayat Allah, kita beriman dengan apa yang Allah sebut. Kita beriman sebagaimana Nabi SAW beriman dengan dia. Maka itu kerja malaikat. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Tengok ni. Berapa bilangan malaikat pemikul arasy? Tengok. Dalam surah ini anak kata tafsir kita ni tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Quran, dan tafsir Al-Quran bis sunnah, dengan Nabi, sunnah Nabi SAW. Ini yang menarik, ini dia panggil autentik, ada kekuatan. Tapi kalau tafsir duk main cerita pelik-pelik, cari kitab Israiliyat yang pelik, apalagi kalau Israiliyat dia sendiri yang reka pula, lagi dahsyat. Tengok dalam surah Al-Haqqah ayat 17, Allah Ta'ala sebut, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Malaikat ada di segedap penjuru yang memikul aras Tuhanmu, iaitu 8 malaikat. 8 malaikat dia pikul aras. Besar mana dia punya besar malaikat ni? Nak tahu? Nak tahu? Malaikat besar mana? Kena tahulah. Sebab tu kita belajar. Tanda ni anak-anak pelajar. Besar mana malaikat ni?
Siapa dia boleh jawab ni, mak dia kata hapuslah. Kan? 2 guni berah aku bagi makan pada kamu. Tulis hadis. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu bersabda, "Uzina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh." Aku telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menceritakan kepada kamu tentang malaikat Allah hamalatil arsy yang memikul arsy. Bersama mana? Inna ma baina syahmati uzunhi ila atiqihi masiratu 700 am. Di antara bau dia ni sini dengan telinga. Cuping telinga ni dengan bau. Berapa besar, berapa jarak? Perjalanan 700 tahun. 700 tahun berjalan. Sini baru tu. Bukan kepala ke kaki, baru cuping telinga ni dengan bau. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Besar tu. Baik, para pelajar sekalian. Jangan rasa pelik, jangan duk rasa pelik. Kalau dah Nabi cerita, kalau hak Nabi bagi tahu, itulah yang kita pegang. Ni kita hak Nabi bagi tahu tak apa nak pegang, duk pegang orang lain itu kenapa? Lah, kita kata itu satu kepincangan, itu satu kepeningan yang besar. Tak ambil hak Nabi, pergi ambil orang lain. Jangan. Baik. Kita pergi kepada apa kata malaikat. Yu'minun wa yusabbihun wa yu'minun. 2. Satu yang ketiga, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat memohon ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa, merayu. Dia kata apa? Yatlubuna minallahil maghfirah. Maka mereka minta dengan Allah Ta'ala keampunan untuk orang yang beriman. Wa aqarru bi tawhidillah. Mereka yang mengakui keesaan Allah. Wa tabarra'u, dia melepas diri daripada segala jenis sembahan lain daripada Allah. Apa mereka dapat doa? Tengok ni. Dalam surah Asy-Syura, tulis surah Asy-Syura ayat 5, Allah kata apa? Wal malaikatu yusabbihuna bi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Malaikat duduk di atas bertasbih memuji Allah dan meminta ampun bagi orang yang berada di bumi. Allahu Akbar. Apa doa malaikat? Tanda pelajar-pelajar. Banyak malaikat minta ni, detail dia minta dengan Allah untuk kita. Yang pertama dia minta, dia kata apa? Dia tawassul dulu. Malaikat ajar kepada kita cara berdoa. Dengar ni pelajar. Cara berdoa, teknik berdoa mustajab. Yang pertama, kita kena puji Allah. Dan kita selawat kata Nabi SAW. Kemudian kita bertawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Ini kita tawassul. Dia kata apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Itu dia panggil tawassul dengan nama Allah, dengan sifat Allah Ta'ala. Rahmatmu, ilmumu mengetahui segala perkara. Maka malaikat kata, ya Rabbana, rahmatmu luas segala sesuatu, ilmumu juga meliputi segala-segala perkara. Fama min syai'in illa syamilatu rahmatuk. Tidak ada apa-apa, semuanya mendapat dapat rahmat daripada Allah, dapat bahagian daripada rahmat daripada Allah, dan semuanya duduk di bawah ilmu Allah. Jadi kalau kita nak berdoa, kita bertawassullah dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Ini tawassul yang masyru', tawassul yang
disyariatkan untuk kita bertawasul. Adapun bertawasul dengan yang lain-lain, itu dia panggil perkara khilaf. Tawasul perkara khilaf. Ni orang duduk sebar video, dia panggil video jahat, membuat fitnah kepada beberapa belas orang pendakwah. Di antara tuduhan yang dia buat, dia kata Abu Anah ni di antara kejahatan dia mensyirikkan orang bertawasul. Kita kata tidak semudah itu. Abu Anah yang belajar sikit-sikit ini nak mensyirikkan orang, nak meneraka jahanamkan orang, tidak. Maka dengan itu, kalau tuan-tuan tengok tu video kata sedemikian, kita kata ini hadza buhtanun azim. Kita kata darajat tawasul berbagai-bagai. Tengok kita punya video di mana kita kata orang ni syirik, orang ni kafir. Kita menjelaskan jenis-jenis tawasul yang masyru', yang tidak masyru'. Yang tidak masyru' pula ada khilaf. Jadi janganlah buat tuduhan mudah kepada orang. Duk sebar video, jadi saya nak jawab pun susah. Kita pun sudah memberi penjelasan dan jawapan. Video yang beledar dalam dunia itu, kita serahlah kepada malaikat yang akan mengambil tindakan. Wallahu a'lam. Baik, balik kepada malaikat. Malaikat ni dia bertawasul dengan nama Allah, dengan sifat Allah, kemudian barulah dia minta. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat. Hanya malaikat minta, ya Allah, mana-mana hamba-Mu yang bertaubat, berilah keampunan kepada dia. Wattaba'u sabilak, serta mereka mengikuti jalan-Mu. Ini syarat tuan-tuan dan puan-puan. Nak kabul taubat kita, kita kena ikut jalan Allah. Kita kena mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam ayat kata, ai fastur lidzunub, ampunlah, tutuplah dosa-dosa kesalahan mereka. Wa tajawaz anil mu'akhazah biha, janganlah ambil tindakan pada mereka. Mereka dah bertaubat, mereka dah menyesal, meninggal perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Mereka sudah ikut jalan-Mu, ikut syariat-Mu, ya Allah. Mereka telah tauhid, mereka telah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beri keampunan pada mereka. Kemudian malaikat minta apa lagi? Waqihim azabal jahim, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Tuan-tuan tanda, baru sedap kita main. Dia panggil kita main dari sudut fakta. Fakta ni dia kita dua di atas dunia ni. Sama ada kita guna fakta atau guna auta. Dua. Jadi ayat ini malaikat doa kepada kita. Yang pertama apa dia? Ighfir. Tulis nombor satu, minta ampun. Yang kedua, waqihim azabal jahim, jauhkan mereka, selamatkan mereka daripada azab neraka jahanam. Allahu Akbar. Permohonan yang seterusnya daripada malaikat. Anak waktu baca kitab ni semalam, duk murajaah tafsir, kita kata terharu kita dengan keprihatinan malaikat kepada kita. Tengok dia minta lagi. Tuan-tuan pindah kepada ayat 8. Apakah permohonan malaikat kepada kita? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga yang kekal. Yang pertama tadi minta ampun. Yang kedua, jauh daripada neraka. Yang ketiga, masukkan mereka ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Masuklah mereka ke dalam syurga yang kekal. Dia panggil jannatu adnin. Adnin dengan ain. Adnin maknanya syurga yang kekal. Jangan guna alif. Yang engkau telah janjikan kepada mereka.
Mereka saja. La. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Dan masuklah bersama-sama mereka ke dalam syurga orang-orang yang layak. Tengok malaikat dia tahafuz, bahasa dia menggunakan bahasa doa yang tepat. Malaikat kata apa? Wa man salaha min abaihim. Masuk sekali ke dalam syurga bersama orang ni dari kalangan orang yang layak daripada tok nenek mereka, ibu bapa mereka, tok nenek mereka masuk sekali. Wa azwajihim, isteri-isteri mereka yang layak. Kalau suaminya baik, isterinya derhaka, tak ada hak, kita tak minta. Wa zurriyatihim, serta keturunan mereka. Malaikat minta, Allah Ta'ala kabulkan. Kumpul sekali kita, ibu ayah kita, tok nenek kita, isteri dan anak-anak kita kumpul setempat dalam syurga nanti. Ya Rabb. Dia minta, Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Ar-Ra'di, tanda ni pelajar, suratul Ra'di ayat 23, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Sama ayat. Ini dipanggil Quran. Quran tafsir Quran ataupun takkid ayat yang sama dalam surah yang lain tapi cerita sama. Masukkan mereka dan keluarga mereka yang layak ke dalam syurgamu sama. Cuma timbul lagi soalan, kalaulah andai kata ayah dia ni level tinggi, kuat ibadat, anak dia lemah. Macam kita lah, ayah kita dulu kuat ibadat, tapi anak-anak dia lembek. Bagaimana esok dalam syurga, nak duduk level mana? Dengan itu dia panggil kuasa syafaat. Boleh di-upgradekan anak-anak ni duduk sekali dengan ayah. Sama juga kalau ayah lemah, anak dia baik, ayah dia malah ibadat tapi beriman, akan dinaikkan taraf ayah ni level tinggi. Sampai ayah dia tanya malaikat, malaikat, kenapa saya duduk di table yang tinggi? Saya di pemalas di atas dunia dulu. Malaikat kata apa? Bistighfari waladika laka. Kamu naik ni dengan sebab istighfar anak-anakmu kepadamu. Ya Rabb, Allahumma ja'alna, jadikan kami, zuriat-zuriat kami yang soleh, yang sentiasa mendoakan kepada kami ketika hidup dan selepas kita mati. Ya Rabb. Yang bimbangnya anak keduk mari nyari harta pusaka ya mati mak. Doa tidak. Allahu akbar. Paling baik habis swasta kan doa-doa dia kepada orang. Tengok dalam surah At-Tur. Ini lebih jelas. Tanda ni pelajar. Dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu, orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh keluarga dia beriman sama, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan samakan, kumpulkan balik keturunan dia dalam syurga nanti. Allahumma ja'alna, ya Allah, kumpulkan balik kami dan keluarga kami dalam syurga ya Rabbal Alamin. Baiklah, akhir kali malaikat kata apa? Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkaulah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Malaikat kembalikan ilmu Allah kepada Allah. Engkau maha berkuasa, nak masuk kau dalam syurga, kuasa. Nak bebas daripada neraka, kuasamu ya Allah. Dan engkau yang bijaksana memilih, menyusun atur siapa yang layak, siapa tak layak. Kita balik kepada Allah. Kita tugas malaikat merayu, berdoa untuk kita. Kita sendiri tak nak doa, elak. Macam mana tak nak doa? Baik, kita pergi pada ayat yang terakhir para pelajar sekalian, ayat terakhir siri ni. Ayat yang ke-9.
waqihimus sayyi'at. Sudah. Permohonan yang keberapa ni? Berapa? 4. Yang keempat. Malaikat minta yang keempat. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Kalau mereka jahat atas dunia dulu, maaf, lepaskan mereka ya Rabbi. Allahu Akbar. Wahfazil mu'minina alladhina tabu. Ya Allah, peliharalah orang mukmin yang sudah bertaubat, yang sudah mengikut jejak langkah ayat-ayatmu, jejak langkah Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dulu tersalah melakukan maksiat dan mungkar, lepaskan mereka daripada azab. Malaikat hurai sikit. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah. Dan sebenarnya sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maknanya orang hak jahat dulu Allah Ta'ala telah ampun, delete balik kesalahan dia, maafkan dia, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya ya Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar, penghargaannya daripada Allah kepada hamba dia. Tengok tafsir dulu sekejap. Munasabatul ayah. Lamma kana talabul ghufran, malaikat di awal ayat dulu minta maaf. Faghfir, minta maaf ya Allah, ampunkan mereka. Nak detail lagi. Kalau kira cukup dah tu, dah maaf-maaf lah. Tak, malaikat detail lagi, minta apa? Gugurkan azab. Waqihimus sayyiat, jangan kena azab. Ini dia panggil kalau kita nak doa, biarlah kita detail. Kita lengkapkan permohonan kita. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, jangan engkau azabkan aku. Jadi, pada kalau dah maaf tu tak ada azab lah. Tapi boleh kita detailkan lagi permohonan. Ini dia panggil ilmu fiqhud du'a, fiqh doa. Maka malaikat meminta waqihimus sayyiat. Ya Allah, jauhkan mereka daripada segala keburukan-keburukan yang mereka lakukan dulu, lepaskan. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah. Siapa yang Allah Ta'ala beri rahmat, selamatlah mereka daripada azab, mereka dapat masuk dalam syurga. Itulah yang kita harapkan. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Ayat ini para pelajar ditafsirkan dengan ayat surah Ali Imran. Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ayat ni panjanglah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap nyawa, setiap diri yang bernyawa akan mati. Setiap orang akan dibalas perbuatannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa dia selamat daripada neraka, wa udkhilal jannata faqad faz. Itulah orang yang bahagia, orang yang bahagia. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, detail doa malaikat kepada kita. Jangan agak malaikat saja doa, kita kena doa. Dalam CD yang lepas ana dah sebut, saya sudah keluarkan satu video kuliah khas, tajuk dia 12 golongan yang mendapat doa malaikat. Tulis ni para pelajar, tengok dalam YouTube. Sudah ada 12 golongan orang yang mendapat doa malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan 12. 12/12. Boleh ke tak boleh? Kena bagi boleh lah. Jangan tak bagi tak boleh. Tak boleh ustaz, saya boleh 10 ya. Alhamdulillah nikmat. Tapi kalau boleh 12/12, itu yang terbaik.
Jangan kurangkan dia. Kalau boleh separuh pun kita kata alhamdulillah, daripada tak boleh langsung. Mari kita pergi kepada al-fawaid. Al-fawaid at-tarbawiyah dan juga fawaid al-ilmiyah. Tanda ni pelajar. Qauluhu ta'ala alladzina yahmiluna al-'arsha. Malaikat yang memikul aras. Kata di ulama tadabbur, isbatu anna li hadzal 'arsy hamalah. Nak mengisbatkan bahawa aras tu ada pemikul dia. Allah Ta'ala berkuasa. Tak payah sebut pun malaikat ni pikul aras. Sebagaimana Allah kata kepada langit, bighairi amadin tarawunaha. Aku jadi langit tanpa tiang. Kenapa aras disebut dengan ada pemikul? Lish, kenapa? Kata di ulama tadabbur, isy'arun bi ta'zimihi wa annahu 'azimun mu'tana bihi. Ini bahasa Arab, sedap. Nak mengisyarkan satu isyarat menunjukkan bahawa Allah Ta'ala muliakan aras itu. Setiap yang mulia ada penjagaan. Setiap yang mulia mu'tanabi, ada penjaga. Jadi oleh kerana arah ni besar dia, mulia dia, aku letak pemikul-pemikul yang menjaga dia. Kalau tidak, langit Tuhan kata tak ada tiang. Aras ada. Dan dia kata haza min babit ta'zim wa tanwih bi syarafihi wa 'azamatihi. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala besarkan, muliakan arash dan mengagungkan dia sehingga dia letaknya malaikat di situ. Alhamdulillah. Baik. Itu dia panggil kerja malaikat. Dia duduk apa? Yahmiluna al-arsha, doa kepada kita. Doa malaikat ni setara mana? Apa dia kata tadi? Tadi kita sebut berapa doa ada? 4 kategori ke berapa doa malaikat. Yastaghfiruna lilladzina amanu. Beriman dia kepada malaikat minta ampun kepada kita. Para pelajar tanda. Doaul malaikah dalam ayat ini tatadammanu umuran. Doa malaikat ini mengandungi beberapa perkara. Tulis cepat sikit panjang ni. Tapi anda nak rekah ya, jangan bimbang. Yang pertama, dalam ayat ini menunjukkan bahawa malaikat betul-betul mengenali Allah Azza wa Jalla. Karena itu dia mula dia nak minta, dia bertawassul dengan Allah, bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan dia berdoa dengan nama Allah, sifat Allah Ta'ala yang munasabah dengan permohonan. Jadi kita pun macam tu juga. Kalau kita nak tawassul dengan nama Allah, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Rahim, Irhamni. Jangan pula kita salah guna, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Irhamni. Dia panggil tak kena susunan. Betul nama Allah, tapi tak kena susunan. Kalau kita nak minta Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ihzimil Ahzab, baru betul. Ini kena belajarlah dia punya tu. Yang kedua, kandungan doa malaikat itu tatadamman muwafaqatum li rabbihim tamamal muwafaqah. Malaikat itu mengikuti muwafiq, orang panggil bertepatan sungguh dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Bimahabbati ma yuhibbu, maka dia buat perkara yang Tuhan suka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia suka kepada apa? Dia suka kepada hamba dia yang beriman. Allah sayang kepada hamba dia yang soleh. Jadi malaikat pun puji kita. Malaikat puji kita. Ingat yang baik. Sebab itulah para jemaah sekalian, kita kena ingat. Kita ni kalau kita nak suruh kawan kita happy, kita pergi rumah dia, kita puji anak dia. Allah, anak dia Masya Allah,
10A dapat dah. Allah, anak ni macam ayah juga. Itu bukan nak banding dengan Allah, laisa kamitsli syai'. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala sayang pada orang mukmin, malaikat pun doa, ya Allah, ni aku minta kepada hamba-Mu yang beriman. Yang ketiga, dalam doa malaikat ni, yastaghfiruna lilladzina amanu, kata di para ulama, at-tanbihul latif. Ayat ini mengajar kepada kita teknik bagaimana kita nak tadabbur ayat-ayat Allah. Nak tadabbur ayat Allah. Tadabbur ni bukan hafal bahasanya, tapi kita kena faham makna dia. Tengok, kalau kita ambil satu-satu makna daripada doa malaikat, cukup detail tuan-tuan. Fiqh doa malaikat ni pun, kalau kita nak syarah 2 hari, 2 pagi tak cukup. Itu menunjukkan bahawa dalam doa malaikat ni kita kena detailkan kepahaman kita. Dia panggil tadabbur tu bukan hanya hafal lafaz, tapi memahami makna. Bila kita faham makna, kita cari jalan bagaimana nak mencapai semua yang diminta oleh malaikat tadi. Nak minta keampunan, nak minta rahmat, nak minta kumpul balik dalam syurga, nak minta Allahu Akbar. Jangan minta saja, kena usaha, kena ada. Kalau minta saja, tak usaha, kita kata tu manusia pelik, manusia yang pelik. Berapa dah kita? 2 dah kita kan? 2. Yang ketiga, tulis yang ketiga. Tengok dalam doa malaikat. Malaikat kata apa? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Ya Allah, orang-orang yang layak dari kalangan keluarga dia masuk sekali dalam doa ni. Ulama tadabbur kata apa? Yang pertama sekali, malaikat ni dia suka nak lengkapkan doa. Kalau kita doa, jangan doa kita saja. Doa kepada ibu bapa, doa kepada isteri atau suami, doa kepada anak-anak. Inilah juga teknik doa yang diajar oleh Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, bila dia doa, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyati. Jadi aku diri salat dan zuriat. Wa junubni wa baniya an na'bal asnam. Jauhkan aku dan anak cucu aku dari bersembah berhala. Dan dalam doa ni lengkap, kita nak minta semua. Jangan jadi bapa yang terlupa kepada anak-anak cucu. Jangan. Doa lengkap. Yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang sama, malaikat ni bijak, dia tak doa kepada semua. Dia tak doa kepada semua para pelajar, tetapi dia doa kepada orang yang layak. Dia doa kepada siapa? Orang yang layak. Ini yang keempat daripada kandungan doa malaikat lagi ni. Maaf jangan tukar nombor lagi. Ini dia panggil yang keempat daripada doa malaikat. Yang pertama tadi malaikat apa dia? Malaikat mengenali Allah. Yang kedua muwafaqah dengan kehendak Allah Taala. Yang ketiga, malaikat kita kena tadabbur pada doa malaikat itu, memahami setiap doa yang kita nak minta kena faham. Yang keempat, kita kena berhati-hati dalam lafaz doa. Tengok, malaikat kata waman salaha. Dia tak kata semua masuk syurga, orang yang layak. Sebab itu kalau kita berdoa para pelajar sekalian, kita kena hati-hati. Ya Allah, binasakanlah. Ni ada setengah orang ni, waktu nak marah kepada negara tertentu, ya Allah binasakan negara ni. Kita ingat dalam negara tu ada orang Islam di sana. Ada orang mukmin, ada orang beriman, ada masjid, ada pusat Islam. Ada dulu lah orang nak marah, ya Allah binasakan Amerika. Contohnya dia kata, tenggelamkan dia sebagaimana tenggelamnya kaum Fir'aun. Habis sama juga dengan Yahudi. Binasa, ada Yahudi yang tak kacau orang. Ada Yahudi yang jahat, Zionis. Jadi kalau kita nak doa, kita kata, ya Allah, Allahumma alaka bil yahudil ghasibin. Ya Allah, ambillah tindakan kepada Yahudi perampah bumi Palestin, contohnya, yang membunuh umat Islam. Maknanya doa kena tahafuz bahasa kita. Yang semua, ya Allah binasakan. Habis. Dalam negeri itu ada orang beriman. Hati-hati kita daripada mengtakmimkan, mengumumkan semua perkara. Baik. Tamaklah kita 4 perkara kandungan doa malaikat. Kandungan malaikat 4 perkara sudah selesai. Mari kita berpindah pula kepada yang ketiga,
daripada apa ni, doa malaikat tadi. Banyak lagi kan nak ambil doa malaikat ni dengan cara dia minta, cara dia tawasul. Yang ketiga tentang zuriat dan keturunan. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, kata di para ulama, lengkaplah nikmat itu apabila kita boleh berkumpul balik dalam akhirat esok dengan keluarga kita. Cuma timbul soalan, tak sama darjat ni, ayah tinggi, anak tinggi ke mak tinggi, macam mana? Maka dia kata lakin azwaj la budda, isteri-isteri boleh mesti sama lebar dengan suami baru masuk syurga sekali, tapi anak-anak dia tu boleh diikuti dengan syafaat daripada mak ayah dia, boleh naik darjat juga, sebagaimana dalam surah At-Tur yang kita baca tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, mana-mana orang beriman, anak-anak dia beriman juga, alhaqna, mana alhaq maknanya Allah kata aku ambil letak sekali dalam label yang sama. Boleh, itu dia panggil syafaat. Allahu akbar. Jadi kalau nak, biarlah kita jadi orang baik, bila ayah nenek tok ayah jadi orang baik, dia boleh syafaat kepada keluarga di bawah. Tapi kalau kita tak baik, nanti anak kita pula syafaat, insya-Allah. Allahu akbar. Jangan kita umumkan doa, dan jangan kita takmimkan doa, jangan kita menyusahkan orang lain, jangan. Kemudian yang seterusnya, yang keempat dah kita. Yang keempat, waqihimus sayyiat, jauhlah mereka daripada keburukan. Kenapa malaikat doa, dalam doa dia ni dia detail? Sebab tulis soalan, kenapa walakin maqamud doa, bila kita berdoa kita kena detailkan, nyatakan apa yang kita nak. Sebab apa? Tulis, sebab yang pertama, kerana doa itu ibadat. Fakullama basatta fihi, makin kita detailkan, makin kita bertakarub pada Allah Azza wa Jalla. Doa itu ibadat. Yang kedua, annahu tafsil, apabila kita detail lebih baik daripada kita umumkan. Kalau nak umum, dua patah ya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Habis. Sebab itu Nabi dalam tawaf dia doa dulu. Doa sampai ke rukun Yamani, barulah Nabi baca doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ana duk fikir dalam fiqh doa, kita kata Nabi nak suruh kita minta, di akhir doa kita umumkan permohonan. Maknanya, ya Rabbi, hak mana semana benda baik, aku tak minta tadi, aku tak sebut, aku nak. Ini dia panggil fiqh doa. Yang ketiga, annahum bisatum ma'allah, kerana kita nak bercakap banyak dengan Allah, jadi kita perpanjangkan doa kita, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sebab tu dia banyak kali ya Rabb. Bila kita nak doa ni, kita kena banyak guna ya Rabbi, wahai Allah, ya Allah, ya Allah. Bila kita rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam doa Nabi yang sahih, Nabi ajar, Allahumma ighfirli zambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunkan dosaku. Cukup dah. Hapus dosa, habis. Tapi kenapa Nabi detail diqqahu wa jillahu, yang jelahnya, yang tersembunyi, yang awalnya akhir. Sebab apa? Sebab nak cakap banyak. Dalam hadis lagi, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bini. Jadi kalau kata-kata cukup dengan Rabbi fili. Tapi detail itu baik. Hadis dua hadis tadi dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Kita mengatakan masya-Allah betapa detailnya para malaikat dengan kita, sehingga malaikat ni jaga kita sampai begitu sekali para jemaah sekalian. Dan yang terakhir, iaitulah teknik berdoa, jangan lupa sebagaimana diajar oleh para malaikat. Dalam sunnah kita berdoa, yang pertama kita puji Allah, yang kedua kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kita bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dia, dengan sifat-sifatnya yang maha mulia, dan kemudian barulah kita minta permohonan, barulah orang panggil lengkap kita punya permohonan.
lengkap permohonan. Dan yang besar sekali, kita nak doa itu biarlah kita orang beriman, kita doa juga untuk orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat tak minta ampun kepada orang kafir, dia minta kepada orang yang beriman. Kerana orang beriman, dengan sebab itu malaikat hanya doa pada orang beriman. Kita nak dapat doa malaikat, kita mesti beriman. Padukan iman kita, mantapkan iman kita, murnikan iman kita kepada Allah, barulah kita layak menerima doa para malaikat. Wallahu alam. Tamatlah kita perbincangan ayat ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-10 pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.